Tak pasti kenapa. Okay. Assalamualaikum and good afternoon. Finally dia dah start record. Okay, so hari ni kita nak masuk chapter 5. So chapter yang agak kritikal untuk korang punya assignment. Okay. Tapi as I said tadi, semua orang pun mesti kena pay attention lah supaya korang faham apa yang kita nak belajar ni. Bukan untuk buat tugasan semata-mata. Okay, so basically expression of biological information. Apa yang awak faham dengan expression of biological information? What do you understand by expression of biological information? Anyone? Expression tu apa? Bahasa Melayu expression tu apa? Ekspresi. Ekspresi. Okay. Biological information, informasi biologi. Info biology. Okay. Tapi tak faham jugalah kalau macam tu. Express tu macam kalau kita ada macam kita ada crush kan. Kita suka kat someone kan. So kita express apa yang kita rasa. So basically dia apa dia? Menunjukkan. Menunjukkan, meluahkan. So kita mengeluarkan apa yang terbuku di hati tau. Dia mengeluarkan. Biological information tu ialah korang punya genetic content. Genetic content. So genetic content kat mana? Dalam DNA. So korang dah tahu dah. DNA dia simpan, stores genetic information. Okay. Apa benda tu genetic information? So genetic information tu ialah apa-apa yang codes for everything in your body tau. Semua benda dalam body korang. Apa benda contoh in everything tu? Contohnya macam korang punya physical features. Contoh macam rambut, mata korang besar, kecil, sepet. Okay, besar sebelah ke, kecil sebelah ke, bulu mata korang panjang, pendek, lentik, tak lentik, tak ada langsung ke. Okay, tangan korang ke panjang ke pendek ke, korang tinggi ke rendah ke, kulit korang hitam ke putih ke, kelabu ke. Okay, so that is your physical features. Apa lagi? Selain daripada tu dia juga codes for your enzymes. Enzymes and hormones. So bila korang makan nasi, okay, nasi tu starch, bila masuk dalam mulut korang kunyah. So perlu ada satu enzim yang dinamakan sebagai amylase. So amylase tu dia pecahkan nasi korang dalam mulut tu. Okay, so that amylase is an enzyme. Enzyme diperbuat daripada apa? Water, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid. Apa yang buat enzim? Protein. Okay, so yang membuat enzim ialah protein. So, that is how central dogma datang. Daripada DNA, kita nak hasilkan protein. Sama juga macam physical features, contoh macam kita cakap rambut warna hitam. Rambut tu juga ialah sejenis protein. So, daripada DNA kepada protein, kita panggil dia sebagai central dogma. So, basically dia central dogma tu apa? Central dogma tu ialah from DNA, kita nak hasilkan protein. Okay? Tapi sebelum kita hasilkan protein, kita perlu hasilkan dulu mRNA. So that's why dia ada tiga proses. Kan? Dalam chapter 5 ni, korang akan belajar ada 3 proses. Yang pertamanya ialah DNA replication. Bila mana DNA, kita nak replicate jadi DNA. Maksudnya, satu DNA tak cukup because you have so many cells in your body, banyak gila 1 million cells in your body. So all the DNAs mesti kena replicate. So this is where we learn about DNA replication. DNA replication. Okay, so daripada DNA kita nak jadikan mRNA. Okay, kita nak jadikan mRNA. So kita ada satu lagi proses yang dinamakan sebagai, saya panjangkan sikit tak muat nak tulis. Okay, DNA kepada mRNA, mRNA kepada protein.
Okay, so DNA nak hasilkan mRNA, kita ada proses yang dipanggil sebagai transcription. So siapa yang dapat tugasan transcription, so kita akan belajar macam mana DNA membentuk mRNA lah. Okay, dan daripada mRNA kita belum lagi dapat protein. So kita nak buat protein, kita akan buat translation. Okay, translation. So apa benda tu? Okay, so DNA replication lebih kepada kita nak tambah DNA. Kita nak multiply DNA daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 and so on. Okay, transcription lebih kepada kita nak copy information. Sebab semalam saya bagi tahu korang yang DNA tu besar, dia tak boleh keluar pergi dekat ribosom. So kita kena copy information dari DNA supaya kita boleh bawa dia pergi ke ribosom. Okay, to ribosom. Itu ialah transcription. Translation pula apa? Translation tu kita nak translate. Maksudnya mRNA tu dia ada code, dia ada coding-coding dia kan. Kita dah copy information tadi tu, kita ada coding-coding dia. So sekarang kita nak translate kepada amino acid. So kita nak buat protein tu lah. Nak translate. Translate macam mana apa? Terjemah. Translate into sequence of amino acid. So that kalau kita dah ada amino acid, campur amino acid, campur amino acid, campur amino acid, jadilah protein. So that protein boleh jadi rambut, boleh jadi kulit, boleh jadi collagen, boleh jadi enzim, hormon, apa lagi? Boleh jadi membentuk organ, boleh growkan korang. So that is kenapa pentingnya korang kena faham dulu central dogma. Faham tak so far? Faham. Boleh Okay. So kita lukis sikit. Kita lukis our cells. So this is our cells. Okay. And then our cells of course dia ada kita punya nucleus. Okay, this is nucleus. So ambil pen lain, tulis nucleus. So dekat luar ni apa? Kalau dalam yang ni nucleus, luar ni apa? Luar ni apa? Cytoplasm. Cytoplasm. Okay, cytoplasm. Okay, and then dekat cytoplasm kita ada satu organel dikenali sebagai ribosom. Okay, so saya lukis ribosom. Ribosom dia ada dua komponen like that. Okay, and then labelkan. This is ribosome. Okay, this is ribosome. So inside nucleus we have our DNA. So let's lukis sikit kita punya DNA. Okay, this is our DNA. Label. DNA. Okay, so DNA dia akan undergo DNA replication. Okay, untuk jadi more DNA. So, labelkan, this is process DNA replication. Okay, DNA replication. And then, bila kita dah dapat banyak DNA, dah cukup kita punya DNA, so bolehlah dia hasilkan mRNA. Apa beza DNA dengan mRNA? What's the difference? Main difference. Dia linear. Satu lagi? Ada berapa strand? Ada berapa strand? Satu je. Okay, we have only one strand. So kita lukis macam tu je lah. Okay, label. This is kita punya mRNA. Okay, dan the process here, okay, the process here ialah transcription. Transcription. Okay, disebabkan mRNA, you have to sangat-sangat faham yang mRNA ni ciri-ciri dia sangatlah kecil, dia small and dia shorter berbanding dengan DNA. So bila dia small and shorter, dia boleh keluar ni dekat lubang-lubang dekat nukleus kan kita ada nuclear pore. Okay, dekat nukleus we have what we call as nuclear pore. This is nuclear pore, label sikit. Nuclear pore, lubang-lubang dekat dalam kita punya nukleus. Okay, so disebabkan dia kecil dan dia pendek, apa nama benda tu?
mRNA dia boleh keluar daripada nukleus pergi ke mana ni? Ribosom. Pergi ke cytoplasm dulu and then barulah pergi ke ribosom. So kita tulis sikit kat situ, exit the nucleus. Okay, and then dia akan pergi dekat ribosom kat sini. Here, this is our mRNA tadi. And then daripada ribosom tu, okay, akan ada, jap. Oops, sorry. Sini sikit. Okay, so daripada mRNA tu, daripada ribosom tu nanti akan ada tRNA. So this is tRNA. Dia akan bawa amino acid. Okay, ada banyak tRNA yang bawa amino acid. Buka banyak-banyak sikit. Begini. Okay, lukis banyak-banyak sikit. Okay, so ni adalah amino acid yang berbeza-beza lah. Glycine ke, this is glycine contohnya. This is guanine contohnya, isoleucine contohnya, pernah pergi. Glutamic acid contohnya. Okay, so dia akan bawa and then dia akan susun. Okay, dia akan susun membentuk protein. So nanti awak akan ada guanine attach dengan glycine, attach dengan thymine, attach dengan apa lagi? Isoleucine. Okay, so this is translation. Translation. Okay, so kita dapat apa ni? Kita dapat protein. So this is our protein lah. And then protein ni boleh jadi enzyme, boleh jadi growth, boleh jadi hormon, lagi boleh jadi collagen. Tak nak kedut-kedut kat muka tu. Apa lagi? Banyaklah function of protein. Okay, so kat sini from here daripada transcription dengan translation ni, inilah yang kita kenali sebagai protein synthesis. So kalau korang ingat lagi masa kita bandingkan function of DNA dengan RNA, okay, so DNA kita cakap dia store genetic information. RNA dia involve in protein synthesis. So involve in protein synthesis tu ada dua, transcription dan juga translation. Okay, dah siap lukis? Belum? Okay. So benda ni nanti akan ada dalam smart guide korang. Ni sebenarnya ada dalam smart guide ni, kat atas ni. And then smart guide korang dah siap cetak pun sebenarnya. Alhamdulillah, saya expect 2 minggu tapi Alhamdulillah dia boleh cetak hari ni dah siap. So insyaAllah besok ataupun lusa saya akan start post lah. Okay, saya akan start post korang punya smart guide so that korang boleh senang sikit nak refer. Okay, so benda ni ada kat smart guide, cuma saya tak suka cerita benda yang dah ada. Saya suka cerita pada benda kosong. Okay, and then next, DNA replication. So kita nak masuk first part lah, ambil highlighter, highlight sikit. Okay, so DNA replication, daripada satu DNA kita nak jadikan dia banyak. Okay, dan bila kita nak buat DNA replication, kita guna satu teori yang dipanggil sebagai semi-conservative. Kalau semi maksudnya separuh. Semi tu maksudnya half, separuh. Konservatif maksudnya simpan. So maksudnya apa? Maksudnya dia simpan separuh. Okay, so definition dia, process of producing, ni tulis dulu tau, two identical copies of DNA from one original DNA molecule. Okay, so apa benda tu? Dia macam ni. Okay, dia macam ni. So kita ada satu DNA asal satu DNA asal. So saya buat macam ni. This is my DNA, dia ada 2 strand. Okay, so this one kita panggil juga dia sebagai parental DNA.
parental DNA. Original DNA lah yang asal-asal. Okay, apa yang berlaku pada dia ialah first dia akan separate kepada dua. Okay, dia akan separate kepada dua. So one strand kat sini, okay, another strand will be here. Okay, so bila dia separate kat sini, okay, separate. So bila dia separate, dua-dua parental DNA ni, parental strand ni, so this is what we call as parental strand lah. Okay, this is parental strand. Apa yang berlaku dekat parental strand, dia akan serves as template. Dia sebagai template. Okay, template bahasa Melayu pun template juga kan. Maksudnya macam kita punya main copy lah. Okay, main copy. So atas bawah dua-dua adalah parental strand. Okay, and then daripada parental strand tu, okay, daripada template tu, dia akan start buat yang baru. So maksudnya dia akan copy kat sini. Dia akan copy, dia akan ikut yang asal. Okay, untuk hasilkan strand yang baru. So warna oren ni, okay, warna oren ni, here is kita cakap sebagai daughter strand. Daughter strand. Maksudnya dia adalah strand baru yang dibuat daripada parental strand. Faham tak? Tetap faham? Faham. Boleh? Faham. Okay. Tak faham? Dia macam Tak faham. tak faham. Okay, dia macam ni. Kita ada dua strand. Okay, saya ambil yang tebal sikit. So, kita ada dua strand DNA. This is our strand. Okay, so bila dia nak buat yang baru, okay, dia nak buat baru, yang first kali dia akan pecah. Dia akan pecah kan, DNA kan dia intertwine kan, dia macam terbelit sekali kan. So dia akan pecah dulu kepada dua. Pecah kepada dua. So asing, separate. Okay, bila dia pecah pada dua-dua ni jadi template. Okay, so bila dia dah ada dua-dua tu template, so dia akan buat yang baru berdasarkan template tu. Dia akan salin je lah, copy je lah. Buat yang baru. Dapatlah DNA balik. Yang ni pun sama, buatlah yang baru. Dapat DNA balik. So now kita ada, daripada tadi kita ada satu je kan DNA. Sekarang kita ada dua. Kalau dia nak buat lagi, dia pecah lagi. Pecah lagi. So kalau pecah lagi, yang lama tu akan jadi template. Yang lama tu akan jadi template. Lepas tu dia akan buat yang baru. Macam tu. Yang satu lagi tu pun sama juga. Dia akan separate dulu, pecah dulu. Satu. Dan juga warna pink yang lama. Yang ni yang lama dah ni. Lepas tu dia akan buat yang baru. Hijau ni akan jadi yang baru. So daripada 2 DNA sekarang awak dapat 4 DNA. Faham tak? Faham. Dia punya key point dia ada 2 sahaja. Key point dia yang pertama ialah the parental strand akan separate. Okay, dia akan pecah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, setiap parental strand akan jadi template. Sebab tu kita cakap semi-conservative. Semi maksudnya separuh-separuh. Dia akan simpan separuh-separuh. Semi-conservative. Semi tu maksudnya dia ambil separuh je. Dia tak ambil dua-dua. Bukan dua-dua jadi template. No. Satu sahaja jadi template. Okay. Dan konservatif tu maksudnya kita simpan. Macam contoh yang ni yang lama kan. Yang warna pink tu yang lama. So yang baru pun akan ada separuh yang lama. Dan separuh yang baru. Kalau kita buat lagi sama juga. Separuh yang baru, separuh yang lama, separuh yang baru. So that is what we call as semi-conservative theory. So daripada 1 DNA awak dapat 2 DNA. Ya, awak dapat 2 DNA. Okay. And then tulisnya ni besar-besar sikit. Warna apa? Warna hijau lah. This one, the new DNA will consist of 1 old strand, okay, 1 old strand and 1 new strand. 1 new strand. So kita lukis sikit kat sini, yang biru ni ialah old strand. Yang warna oren ni, ini adalah new strand. Okay.
Old strand juga dikenali sebagai parental strand. Nama je lah ni. New strand juga dikenali sebagai daughter strand. Yang mana-mana korang lebih selesa. Korang nak panggil parental strand dengan daughter strand pun boleh. Korang nak panggil old strand dengan new strand pun boleh. Clear tak? Clear. Yeah. Yeah. Okay. So DNA replication ni dia berlaku dekat mana? Tadi kita dah cerita dah berlaku kat mana? Berlaku kat mana? Dalam? Ni kita dah lukis tadi. Yes. Dalam Nucleus. nucleus. Okay, location dia berlaku dalam nucleus untuk sel yang ada nucleus lah. Yang kita panggil sebagai eukaryotic cell. Eukaryotic cells tu adalah sel yang ada nucleus. Kalau sel yang tak ada nucleus, benda tu berlaku dekat cytoplasm. Okay, so cytoplasm sekiranya if the cell is prokaryotik. So kalau prokaryotik ni dia tak ada nukleus. Maksudnya tak ada nukleus. Contoh macam bakteria. Okay, so bakteria dia tak ada nukleus. Jadi dia DNA replication dia akan berlaku dekat cytoplasm je lah. Nampak macam mana dia tak ada nukleus kan? Tapi yang biasanya nukleus lah. Sekiranya soalan tanya kat mana berlakunya DNA replication, kita akan cakap nukleus. Okay, kita assume dia ada nukleus. Okay, unless dia cakap where does DNA replication takes place in bacteria? So awak tak boleh cakap nukleus. You have to say cytoplasm sebab dia dah jelas cakap dekat korang bakteria, bukannya bukannya sel yang ada nukleus. Okay, dia happens bila? Okay, berlaku bila? Dia berlaku masa S phase. So this one is actually chapter 3. Okay, cell division. Kau dah belajar kan mitosis, meiosis kan? Dah. Pernah dengar kan? Pernah dengar S phase kan? Dah. S phase of interface. Kalau ikutkan at interface kita ada G1, kita ada S, and then kita ada G2. So S ni. S tu ialah bila mana DNA replication occur. Okay, DNA replication occur. So DNA replication ni kita guna teori semi-conservative. Dia proposed by dua orang makhluk Allah ni. Okay, dua orang makhluk Allah ni, which is nama dia salin je lah, Matthew Meselson and Franklin Staff. Yang ni kena ingat ke madam? Tak payah pun sebenarnya, tapi dia yang jumpa benda ni kan. Mestilah kita kena bagi kredit lah kat dia. Bagi kredit. Appreciate dia macam tu. Okay, Matthew Meselson dengan Franklin Staff. Okay, so dia yang came out dengan model ni. Di mana satu DNA pecah jadi dua, and then setiap satu strand tu akan jadi template untuk hasilkan DNA yang baru. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. So kita nak tengok video dulu kejap. Harap boleh tengoklah video. Tapi saya rasa dia takkan bunyi suara. Tapi kita try je lah Nampak tak? Saya punya YouTube. Nampak. Nampak Okay. Nampak. Tapi rasanya tak dengar kot. Proteins are Dengar contained ke? in our DNA. Dengar. DNA Dengar. contains genes. Dengar. A gene Bagus. Okay, so kita start balik. 1, 2, 3. proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region Madam, begins double. with a promoter and ends in a terminator. Apa dia? Sorry? Double sound. Double sound. Ada Sekarang tak ada sound. echo. Macam mana saya nak buat Genes also contain regulatory sequences Sekarang pun that can sama. be found near the promoter or sama. at a more Lama macam mana? Ke madam Tahu kena tutup mic madam kot? Tutup mic, saya tak guna. Tutup mic. Oh, tutup mic. Okay. Sekejap
or distant location. Motor Okey dah. Okey dah. proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or... Sekejap korang, salah video. Sorry. Ayo. Salah video. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Okay, faham tak? Faham, Madam. Faham tapi that one just mukadimah je baru. Okay, cuma nak perkenalkan korang beberapa method dia satu, okay, satu cara dia semi-conservative tu, and then yang keduanya ialah dia ada mention enzyme. So apa enzyme yang dia dah mention? Apa enzyme yang dia dah mention? Lipase. Lipase? Ada ke lipase? Mana ada lipase? Lipase polymerase. Lagi? Helicase. Helicase. Lagi?
Apa lagi satu tu? Apa lagi satu tu? Cuba tengok handout. Saya dah mention dah sebenarnya dalam handout tu. Cuba tengok handout. Next page muka surat 2. Okay, so dia start dengan, boleh nampak saya punya handout tak? Kan short sendiri pak ni. Nampak Okay. Yang tadi dia mention ke awak ialah helicase, Polymerase. primase, polymerase. Okay, tapi tadi dia cakap satu je polymerase, tapi sebenarnya kita ada 2 polymerase yang video tu tak mention lah. Okay, that's why itu adalah video yang general sahaja, bukan spesifik. Okay, so kita tengok yang pertama, helicase. Apa ya function dia yang korang rasa? A, B, C, D, E, F, G. Which one yang paling sesuai? Apa yang helicase buat tadi? Ha? A, F. F. Okay, so apa yang dia buat ialah F. Apa benda tu? So dia akan unwind the parental DNA double helix at replication forks. So kita lukis sikit kat tepi. Okay, lukis sikit kat tepi. Kita ada, asalnya kita ada macam 2 strand yang berlengkar-lengkar ni. Okay, so bila helicase datang, so let's say helicase duduk kat sini. So this is my helicase. Helicase. So apa yang helicase buat ialah dia akan buka. Okay, dia akan separate I punya DNA tu. So my DNA will be like this lah. Dia akan buka macam tu. Like that. Okay, so dia akan buka. So kawasan yang terbuka ni dikenali. So kalau saya petakkan dia, saya ambil this side. Say I took this side. Okay, so saya besarkan kawasan yang saya dah kotakkan tu. Okay. Okay, kalau saya besarkan lagi kawasan yang saya dah kotakkan ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam tu Clear tak? Yeah. Clear tak? Okay, so this is what we call as replication fork. Tempat di mana dia akan memulakan dia punya duplication lah, nak buat yang baru punya. Okay, so keyword dia apa? Keyword dia kita nak unwind tu maksudnya kita separatekan dia. Okay, kita daripada dia berpintal, kita straightkan dia. Okay, and then dia akan form replication fork. So dalam assignment, dalam tugasan, 2 keyword ni wajib ada. Okay, jangan skip. Okay, next kita ada apa lagi? Primase. Primase. Tak apalah, kita tengok satu-satu. Nombor 2 ni dulu. Okay, nombor 2. Nombor 2 ialah single stranded binding protein. So kalau macam korang nampak tak nak ambil charger? Sekejap, sabar dulu. Allah Akbar. Sekejap. Okay, this is my, korang boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Saya pegang apa? Getah. Ni sebenarnya kabel charger handphone. Okay, so this is my 2 strand. Okay, nampak 2 strand. Okay, 2 strand DNA dan dia kan berpintal. Okay, dia berpintal macam ni. Okay, dia berpintal macam ni. Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh. Okay, so kalau saya buka, katakanlah helicase dia buka kat sini. Nampak tak dia dah terbuka ni? Nampak. Okay, helicase dah buka. Tapi adakah dia akan stay macam ni? Bila buka, automatically dia akan jadi balik tau. Buka, jadi balik. Buka, jadi balik. Faham tak? Sebab benda tu tak ada orang pegang. Tak ada orang yang secure dia. So dia akan buka je korang dalam keadaan helical ni. Okay, korang buka sahaja, dia akan terus tutup balik. Kenapa? Sebab antara base dengan base ada hydrogen bond. So means that daripada macam ni, daripada macam ni, korang buka dia jadi macam ni. Okay, dia takkan stay terbuka ni, dia takkan stay macam ni. Dia akan terus patah balik jadi macam ni. Sebab apa? Sebab antara dia ada hydrogen bond. Hydrogen bond tu easily form, sangat senang nak dibuat. Okay, so apa yang kita buat ialah kita akan guna single stranded binding protein. Single stranded binding protein tu dia akan pegang kat sini.
pegang kat atas, pegang kat bawah, pegang kat hujung sana, hujung sini, so that dia akan pegang struktur tu supaya sentiasa terbuka sehingga proses siap. Faham tak? Faham? Boleh? Faham. Dia kena ada bayangan sikit. Saya cuba cari video bagi korang faham SSBP. Ada pula problem lain. Single stranded binding protein. Okay, jap. Stop presenting. Chat. Okay. DNA replication is the process by which template DNA strands are used to create daughter strands. This 3D animation will illustrate a simplification of the Okay, boleh nampak saya punya video tak? Boleh. Boleh. So ni kita punya DNA. Okay, so this is our DNA. And then this is helicase. Helicase dia akan bind dekat origin of replication untuk bagi dia buka. Okay, so nampak tak? Bila dia buka je akan ada yang merah-merah ni. Merah-merah ni ialah single stranded binding protein. Dia akan pegang struktur tu. Okay, dia akan pegang struktur tu supaya struktur tu tak tutup balik. Okay, dia akan pastikan struktur tu kekal terbuka. So that is single stranded binding protein. Macam itulah rupa dia. Okay, video ni jangan risau, saya akan bagi ke korang. Semua video ni saya akan bagi link nanti untuk korang fahamkan balik. Okay. So kita tengok balik yang ni. So which one best definition untuk single stranded binding protein? Yang mana yang paling sesuai? G. G, tengok G. Binds to stabilize the single stranded DNA. Yes. So jawapannya adalah G. Kat sini. Okay. So jawapannya adalah G. So lukis sikit kat tepi tu untuk bagi korang faham. So kita ada DNA yang dah terbuka. Okay, yang dah terbuka tu. Okay, so kita tambah sikit macam benda lah untuk pegang dia. Okay, benda untuk pegang dia. So labelkan this is SSBP. SSBP. Dalam tugasan, jangan tulis SSBP, tulis nama penuh lah, single stranded binding protein. Okay, and then kita ada topoisomerase ataupun DNA gyrase. So DNA, sekejap topoisomerase. Okay, this one. Allahu Akbar. Kau tak cover langsung menguap kau tu kan? Aduh, lahai. Okay, jap. So this is topoisomerase. Kita nak cerita satu topoisomerase. Alamak, bukan yang ni. Bukan yang ni. This one. Okay, so kita ibaratkan macam tali. Kau nampak tak tali ni? Nampak tak tali? Okay. Nampak. So tali tu dia berlengkar tau. Dia berlengkar, dia ada dua strand dan yang sedang berlengkar. And then kita pun buka area sini. Okay, kita buka dia. So bila kita asyik buka dia, apa jadi dekat belakang? Apa jadi dekat belakang? Dia akan makin berpintal tau. So bayangkan kalau itu adalah DNA korang. Korang buka dekat tengah, so hujung-hujung akan jadi sangatlah berpintal. Okay, yang kita panggil yang kita panggil sebagai supercoil. Okay, bila dia sangat berpintal kat hujung ni, kita panggil sebagai supercoil. Lama-lama DNA korang akan stres dan dia akan rosak, dia akan patah. So disebabkan itu kita perlukan topoisomerase. Apa yang topoisomerase buat ialah macam ni. Okay, topoisomerase dia akan buat macam ni. Tengok sekejap. Okay, so kita ada dua strand, biru dengan merah. Okay.
Okay. So tangan tu ialah topoisomerase Tangan tu topoisomerase. Apa yang dia buat? Dia akan putuskan dulu dan dia akan pusing ke bawah. Dia akan pusing. So dia stres tak sekarang? Strand tu stres tak? Tak stres lah. Dia tak stres lah. Sebab apa? Sebab dia takkan, maksudnya topoisomerase dia akan relieve stres daripada supercoiling tu. So DNA awak tak rosak lah. So that is topoisomerase lah. Okay, so apa definition yang paling sesuai untuk dia? Prevent D. supercoiling. Prevent supercoiling. Okay, so prevent supercoiling. So kita ambil pen. B ke? D. Okay, prevent supercoiling. Nak lukis apa ni? Siapa yang buka kipas tu? Saya. Okay. So prevent supercoiling. So nak lukis apa? Maksudnya kita tak bagi lukis lah, kita tulis je. Tak nak bagi DNA rosak. Okay. Okay, and then keyword dia ialah prevent supercoiling lah, semua pun. Okay, and then kita ada primase. Baru tadi, video tadi korang nampak primase kan? Primase buat apa? A, B, C, D, E, F, G. E. Jap. Primase, E, this one. Synthesize RNA primer to the template new strand. Yes. So jawapan Allah Akbar. Apa dia? Okay, so apa yang dia buat ialah synthesize RNA primer. So bila kita dah buka tadi tu, okay, kita dah buka macam ni tadi. So apa yang dia buat, dia akan tambah dulu primer. Primer tu macam starter lah, nak tahu kat mana nak sambung. Okay, dia macam cone. Kalau korang nak berlari kat padang, so mesti kena ada cone menandakan dekat situ korang nak start. Okay, so that is primer. Okay, so siapa yang buat primer? Primase. RNA primer is synthesized by primase to the DNA template strand. And then we have polymerase. So polymerase ada dua saya cakap tadi. Yang ditunjukkan oleh video yang pertama saya bagi kat korang tadi, itu adalah DNA polymerase 3. DNA polymerase 3 dia buat, so this is DNA polymerase 3. Okay, elongates DNA by adding free DNA nucleotides by complementary base pairing. Contoh macam, okay, kita ada strand asal kita ada A, G, T, C, A, G, A, T. Okay, and then dekat sini kita letak primer. Okay, let's say this is kita punya primer. So apa yang DNA polymerase 3 buat, dia akan tambah dekat hujung primer tu, dia akan tambah complementary base pairing. So dia akan elongate satu menggunakan DNA nucleotide by complementary base pairing. So maksudnya C akan pair dengan apa? C akan pair dengan apa? G. A akan pair dengan apa? T. G akan pair dengan apa? C. A akan pair dengan T. and then A juga, and then last kali kita ada E. A. Okay, so dia akan buat benda ni dalam direction 5 prime. Okay, dalam direction 5 prime to the 3 prime. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okay, 5 prime to the 3 prime. Siapa yang buat? DNA polymerase 3. Okay, and then kita ada DNA polymerase 1. DNA polymerase 1, dia buat this one. C. Okay, replace RNA primer with DNA nucleotide. So sekarang ni korang dah ada 2 strand. Okay, korang dah ada 2 strand. Okay, yang bawah ni DNA. Okay, yang baru dia akan ada RNA, lepas tu DNA kan? Faham tak? Yang biru tu ialah RNA primer. RNA primer. This one DNA. Yang bawah pun DNA. Boleh ke kalau dalam satu molekul tu campur RNA dengan DNA? Boleh tak?
Tak boleh lah sebab kita cakap kita nak hasilkan DNA, bukannya a mix of RNA dengan DNA. So apa yang DNA polymerase 1 buat ialah dia akan gantikan RNA tu. Okay, dia akan gantikan RNA tu. So kita akan dapat cuma DNA. Cuma DNA. So kat sini kita akan buang primer tu. Kita akan buang primer tu dan kita akan gantikan dengan DNA. Kawasan yang sepatutnya RNA tadi tu digantikan dengan DNA supaya keseluruhan struktur hanyalah ada DNA. Faham? Boleh? Okay, so dia replace RNA primer. Dia gantikan RNA primer. That one is DNA polymerase 1 or 3? 1. Jangan tertukar pula. And then last sekali, kan bila kita ada DNA ligase. So DNA ligase dia buat apa? So dia akan join Okazaki fragment by formation of phosphodiester bond. Kan kita tadi kan dalam video korang kan, dalam video yang saya tunjuk tadi, okay, so ni kita punya DNA. Okay, this is kita punya DNA asal. Kan dia ada dua strand kan, dia ada lagging strand dengan leading strand. Perasan tak tadi? Leading strand and juga lagging strand. Sekejap. Kalau kat sini 5 prime. So this one leading strand dia menghala kepada replication fork. Okay, 5 prime kepada 3 prime. Kalau lagging strand dia away from replication fork, dia akan pendek-pendek macam ni. Like this. Dia pendek-pendek macam ni. So this one is lagging strand. So bila dia lagging strand, dia akan ada banyak fragment tau. So this is 1 fragment, 2 fragments, 3 fragments, 4 fragments yang putus-putus. So which is not good lah. So apa yang kita buat, kita ikat dia. Antara fragment dengan fragment tu kita ikat. Siapa yang ikat? DNA ligase. DNA ligase ikat guna apa? Guna phosphodiester bond ataupun phosphodiester linkage, betul kan? Okay, phosphodiester linkage. Kenapa dia kena ikat? Sebab kita nak continuous DNA, bukan DNA yang putus-putus. Faham tak? Faham. Faham So kenapa phosphodiester? Sebab dia adalah DNA, dia adalah nucleic acid. Nucleic acid kita guna phosphodiester linkage. Okay, so ada soalan? Ke macam blur-blur lagi? Tak ada, faham. Faham Okay, ni baru mukaddimah ni sebenarnya. Belum masuk lagi dia punya mekanisme. Nanti kalau bila korang buat tugasan, korang nak kena cerita dia punya mekanisme lah sebenarnya. Yang ni baru pengenalan awal. So saya akan bagi video, saya akan bagi recording dekat dalam GC. So make sure korang fahamkan betul-betul, especially yang nak kena buat tugasan tajuk DNA replication. And tajuk tugasan tak boleh tukar. Okay, so korang dah pilih DNA replication, it means that you have to go with it lah. Okay, so that's it for today. Thank you very much. Any question, you can stay. If you don't have any question, you can leave. Assalamualaikum. Bye. Thank you, madam.